Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita kongsikan bersama anda yang sedang bersama kami ketika ini. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah bantuan dan sokongan kepada mangsa pemerdagangan orang, victim centered approach. Dan kita ada dua tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang akan bercakap tentang isu ini. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada tetamu yang pertama yang kita hubungi tentunya melalui kemudahan StreamYard, iaitu Puan Sarimah Ahmad yang merupakan penguasa Rumah Perlindungan Khas Wanita Kuala Lumpur ataupun RPKWKL, Jabatan Pembangunan Wanita. Jadi Puan Sarimah, apa khabar? Baik, Cik Syakawi, apa khabar? Sehat, Alhamdulillah. Kita nak bercakap tentang isu yang cukup penting sebenarnya. Kita juga ada seorang lagi tetamu sebenarnya yang juga akan berkongsi pendapat dan juga pandangan berkaitan dengan isu ini. Jadi terima kasih kepada Puan Britosia Franklin yang merupakan penolong pengarah eksekutif di Global Shepherds Berhad ataupun GSB, dan ini merupakan satu badan bukan kerajaan ataupun NGO yang bergerak begitu aktif sebenarnya untuk membantu mangsa-mangsa pemerdagangan orang ini. Jadi Puan Britosia, apa khabar? Khabar baik, Encik Syakawi. Puan Sarimah, apa khabar? Baik, Puan Britosia. Okey, baik. Kita sudah pun bersiap sedia sebenarnya untuk bercakap tentang isu ini. Jadi barangkali menarik jugalah kalau kita mulakan dulu mendapatkan pandangan Puan Sarimah. Bila kita bercakap tentang pemerdagangan orang, penyeludupan migran ini, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah ini, atau apa sebenarnya yang dimaksudkan? Silakan Puan. Ya, Encik Syakawi dan semua penonton kita pada rancangan ini ya. Menurut Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, iaitu Akta 670, tersiran pemerdagangan orang artinya pemerdagangan orang adalah segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan dan termasuklah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang. Manakala penyeludupan migran pula artinya mengatur, memudahkan atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan seseorang secara tidak sah ke dalam atau melalui satu pengeluaran seseorang secara tidak sah dari mana-mana negara yang orang itu bukan warga negara atau pemuas tautin tetap, sama ada dengan mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kemasukan atau pengeluaran orang itu adalah tidak sah. Dan antara lain juga adalah merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan melaksanakan perbuatan yang disebut dalam perenggan A secara ringkasnya lah Pemerdagangan orang adalah apa jua perbuatan untuk mendapatkan perkhidmatan dengan secara paksa, tipu daya atau menyalahguna kuasa dan peruntukan undang-undang bagi tujuan keuntungan melalui eksploitasi. Eksploitasi ini pula termasuklah eksploitasi seks, kerja atau perkhidmatan paksa, perhambaan atau amalan yang menyerupai perhambaan, pengabdian atau apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang atau pemindahan organ manusia. Sementara itu, penyeludupan migran adalah pemindahan migrasi seseorang dari sebuah negara ke negara lain merentasi sempadan dengan cara tidak sah di mana seseorang itu mengetahui perkara yang dilakukan. Boleh disimpulkan di sini bahawa pemerdagangan orang itu adalah satu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang individu manakala penyeludupan migran itu adalah kesalahan kepada negara. Baik, barangkali penting jugalah kalau kita kongsi juga pandangan daripada Britosia Franklin sendiri, dan ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, penglibatan
Global Shepherds Berhad ataupun JSB. Apa yang memberikan semangat ataupun inspirasi sebenarnya kepada Puan dan juga rakan-rakan di Global Shepherds Berhad ini untuk sama membantu mengatasi masalah ini sebenarnya, Puan? Ya, Encik Syarkawi. Ya. Untuk Global Shepherd, kami ini adalah sebuah organisasi sosial dan bukan bermatlamatkan keuntungan. Dan objektif kami adalah untuk menghulurkan bantuan kepada golongan wanita dan kanak-kanak yang dalam kesusahan. So, dari sini boleh katakan yang objektif kami selaraslah dengan unsur untuk membantu mangsa-mangsa yang diperdagangkan. So, memang itu mandat kami lah. Boleh saya tambah lagi? Ya, silakan. Strategi dan usaha Global Shepherd untuk merangi aktiviti jenayah perdagangan orang adalah di Global Shepherd ini ada dalam tiga serampang. Ya. Okay. Dalam serampang pertama ataupun yang pertamanya ialah dalam usaha kami untuk membantu mangsa, kami menyediakan perkhidmatan terus ataupun direct service. Di sini kami menyediakan sebuah rumah perlindungan untuk mangsa, kanak-kanak dan wanita. Rumah perlindungan ni kami ini dikenali sebagai model shelter. Dan wanita yang kanak-kanak yang berada di rumah perlindungan kami ini akan diberikan perkhidmatan pengurusan kes atau case management yang komprehensif, di mana kami juga menggunakan kaedah victim centered approach untuk proses pemulihan. Ya, okey. Kembali semula kepada Puan Sarimah. Ini satu isu yang cukup penting sebenarnya, Puan. Ya. Dan kita juga ingin mengetahui sebenarnya peranan yang dimainkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam menangani isu ini. Terutamanya apabila Puan tadi sebut bahawa ianya berada di bawah Akta Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Boleh kita kongsi bersama, Puan Sarimah? Peranan kementerian isu pemerdagangan orang di negara kita ni adalah merupakan satu usaha bersepadu di mana beberapa agensi kerajaan di bawah satu majlis yang dikenali sebagai Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran MAPO di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat adalah merupakan kementerian yang diberi tanggungjawab bertindak sebagai jawatankuasa penjagaan dan perlindungan mangsa pemerdagangan orang bersama 4 lagi jawatankuasa lain iaitu jawatankuasa perundangan, jawatankuasa penguatkuasaan dan jawatankuasa media dan publicity dan jawatankuasa khas mengkaji isu pemerdagangan buruh. Melalui jawatankuasa penjagaan dan perlindungan mangsa pemerdagangan orang, kementerian menyediakan rumah perlindungan dan memberi bantuan dan sokongan kepada mangsa selama mereka berada di rumah perlindungan. Untuk makluman dan pengetahuan Cik Syarkawi, setakat ini kita ada 8 buah rumah perlindungan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, iaitu di mana 5 buah khas rumah perlindungan untuk wanita, sebuah untuk lelaki dewasa dan 2 buah rumah perlindungan untuk kanak-kanak. Pada tahun 2020 seramai 695 orang mangsa telah mendapat perlindungan dan penjagaan di rumah perlindungan mangsa perundangan orang di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Di mana pada tahun 2000 kalau ikutkan statistik rumah perlindungan di Rumah Perlindungan Wanita Kuala Lumpur pada tahun 2019 kita terdapat 270 mangsa IPO dan 39 kes PO yang dilindungi, manakala pada tahun 2020 kita melindungi seramai 120 orang mangsa IPO dan 3 mangsa PO. Dan untuk rumah perlindungan di Kota Kinabalu terdapat pada tahun 2019 seramai 34 kes IPO dilindungi dan pada tahun 2020 seramai 10 kes IPO yang dilindungi di Rumah Perlindungan Wanita Kota Kinabalu. Dan Rumah Perlindungan Wanita Johor pula pada tahun 2019 terdapat 569 kes IPO dan 29 kes PO di Johor. Tahun 2020 terdapat 99 kes IPO dan 47 kes PO di Johor dan
manakala di Rumah Perlindungan Zon Tengah di Damansara, pada tahun 2019 kita telah menyelamatkan 307 mangsa IPO dan 10 mangsa PO, dan untuk tahun 2020 terdapat 163 mangsa yang diselamatkan untuk kes IPO, dan kes PO ada 14. Untuk Rumah Perlindungan Wanita di Kelantan, pada tahun yang dia mula beroperasi pada tahun 2019. Jadi 2020 dia telah menerima mangsa IPO seramai 18 orang dan kes PO 1. Jadi Rumah Perlindungan Wanita juga kita terdapat PO Tenaga Nita dan PO Global Shepherd, dan juga Rumah Perlindungan Lelaki di Melaka kita telah menyelamatkan 38 kes IPO pada tahun 2019, 4 kes PO. Pada tahun 2020 kes meningkat menjadi 94 mangsa yang diselamatkan dan ditempatkan di Rumah Perlindungan Lelaki di Melaka dan 2 kes PO. Rumah kanak-kanak di Bukit Senyum dan Bukit Senyum Johor terdapat 14 kes pada 2019 dan 4 kes pada 2020, dan Api Rembau iaitu rumah kanak-kanak yang khas untuk menempatkan kanak-kanak perempuan terdapat 38 kes pada 2019 dan 14 kes pada tahun 2020. Okey, ini jumlah yang kalau kita lihat pada keseluruhannya mungkin dikatakan agak kecil, tetapi sebenarnya mungkin ramai lagi ada di luar sana yang mungkin belum lagi dapat diselamatkan. Tetapi saya nak dapatkan pandangan daripada kedua-dua tetamu saya lah. Punca utama isu ini berlaku. Barangkali kita bagi dulu Puan Sarimah rehat buat seketika. Kita dapatkan dulu pandangan daripada Berita Siar berkaitan dengan ini. Apa punca utama isu ini berleluasa sebenarnya, Berita Siar? Sebenarnya terdapat pull factor dengan push factor lah. Kalau dikatakan di negara sendiri, biasanya masalah kewangan yang menjadikan faktor utama untuk mangsa mudah diperdaya dan juga diberikan maklumat yang palsu untuk terjerambak dalam masalah jenayah pemerdagangan orang, dan juga kadang-kadang kesedaran mangsa tentang isu-isu pemerdagangan orang pun kuranglah. Jadi mereka senang diperdaya untuk menjadi mangsa pemerdagangan. Di Malaysia pula dia punya pull factor dia, saya rasa ada kemampuan lah untuk there's a demand for it, ada demand untuk isu seperti ini di Malaysia. Jadi memang satu perniagaan yang lukratif lah untuk dijalankan di sini. Sendiri sebenarnya berlandaskan daripada bukti-bukti yang diperolehi oleh kementerian setakat ini. Boleh kita kongsi bersama, Puan? Okey, untuk makluman bersama Cik Syakawi, kebanyakan kalau kita nak membincangkan pasal punca ataupun faktor yang menyumbang kepada isu pemerdagangan orang ini, terdapat beberapa faktor-faktor yang kuat. Antaranya lah faktor penolakan yang menjadi antara orang kata penyebab utama lah yang menyebabkan berlakunya isu pemerdagangan orang ini. Antara faktor penolakan ni adalah tak kira lah yang berlaku di negara asal ataupun di negara yang didatangi oleh migran-migran ini adalah tekanan ekonomi. Seluruh dunia menghadapi isu tekanan ekonomi, tetapi bila isu ini terlalu mendesak di negara-negara yang orang kata yang negara miskin, jadi tekanan ekonomi ini mendesak dan berlakunya kemiskinan, pengangguran, pendapatan di negara asal itu tak menentu.
Dalam keadaan ekonomi tertentu, dia mendesak seseorang itu bertindak melakukan sesuatu untuk kelangsungan hidup dia. Jadi bila Puan, izinkan saya mencelah sedikit di sini. Bila Puan sebut tentang isu ekonomi yang menjadi antara faktor yang menyebabkan berlakunya jenayah seperti ini, apakah disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang sedang dialami oleh seluruh dunia sekarang ini? Ini juga antara faktor yang menyumbang ke arah meningkatnya jenayah ini sebenarnya, Puan Salimah. Okey, kita tak nafikan sebab antara orang kata punca-punca ataupun menyebabkan keadaan yang menyebabkan berlakunya antara proaktifnya isu pemerdagan orang ini adalah apabila akibat pergolakan politik di negara asal, penindasan, peperangan, keadaan negara yang dalam pasca bencana alam seperti banjir, tsunami, dan mungkin selepas ini COVID-19 antara punca yang menyebabkan mereka ini mencari alternatif untuk kelangsungan hidup. Dalam keadaan mereka terdesak, ada pula pihak lain yang menangguk di air keruh. Orang kata ambil kesempatan mengeksploitasikan mereka yang kumpulan rentan, the vulnerable one, yang begitu orang kata tanpa pengetahuan mengenai satu kesalahan di sisi undang-undang, jadi mereka ni terdesak nak survival, maka berlakulah isu-isu ini. Okey, baik. Itu punca berlakunya jenayah pemerdagan orang ini. Tetapi barangkali juga penting British peranan yang dimainkan oleh Global Shepherds per hari ini, dan apakah jenis-jenis bantuan dan juga sokongan yang diberikan oleh GSB kepada mangsa-mangsa ini ketika mereka ditempatkan di rumah-rumah perlindungan ini? Puan? Terima kasih Puan Syarkawi. Boleh saya tambah sedikit dulu dari apa yang Puan Salimah perkatakan mengenai impact COVID-19 dan kes, peningkatan kes. Disebabkan COVID-19, kita sekarang semuanya dibuat secara remote, secara virtual. So akibatnya kes mangsa-mangsa sekarang ni tak lagi visible lagi. Semuanya dibuat underground sebab dia semua perkhidmatan dijadikan secara virtual. So mungkin isu ini lebih berbahaya lah kerana untuk detect jenayah ini memang susah. So itu satu lagi isulah bila kita berbincangkan tentang isu pemerdagangan orang ya. Dan di Global Shepherd apa yang kami fokus ataupun fokus kami adalah untuk membantu mangsa. Bagaimana nak bantu mangsa. Dan konsep yang kami gunakan untuk membantu mangsa ialah konsep victim centered approach. Yang dimaksudkan dengan victim centered approach adalah cara membantu mangsa yang mempertengahkan keperluan mangsa dan perasaan mangsa dan memastikan perkhidmatan bantuan yang diberikan itu peka kepada keperluan mangsa, berunsur belas kasihan dan tidak bersifat menuduh mangsa. Jadi di Global Shepherd ni menggunakan konsep ini, kami beberapa langkah diambil lah bila kita berikan perkhidmatan di rumah perlindungan Global Shepherd. Yang paling utama adalah kami memastikan yang pengurusan kes dikendalikan dengan betul, di mana kami melantik seorang pegawai kes yang terlatih yang akan ditugas untuk mengurus kes. Tugas pegawai kes ini adalah untuk memproses kes dan juga untuk dalam proses memproses kes ni dia cuba untuk membina kepercayaan mangsa. Proses ini penting kerana jika wujud kepercayaan mangsa dengan pegawai kes, mangsa akan berasa selamat untuk pulih kembali daripada trauma yang dihadapi dan juga akan cuba ingat kembalilah apa yang berlaku dan dia akan cepat dalam proses pemulihannya. Pegawai kes juga akan menjadi titik fokal untuk mengkoordinasi sebarang komunikasi di antara pegawai-pegawai yang membantu ataupun orang yang terlibat dalam kes ni yang membantu mangsa dengan mangsa sendirilah
So dia menjadi titik fokus. Dan satu lagi adalah pegawai kes ni bertanggungjawab mendokumentasi maklumat-maklumat yang dikongsi oleh mangsa berkaitan dengan kes. Selain daripada itu, di Global Shepherd kita juga menggunakan perkhidmatan Victim Assistance Services ataupun pendek dipanggil WAS. WAS ialah pegawai yang dilantik khas oleh MAPO untuk memberikan perkhidmatan psikososial kepada mangsa dari saat diselamatkan sehinggalah mangsa dihantar balik ke negara asal. WAS akan membantu mangsa memahami, WAS ni akan menemani mangsa semasa pergi ke mahkamah untuk memahami proses mahkamah, untuk menemani mangsa ke mahkamah dan juga memberikan sokongan psikososial lah. Pada masa sekarang di Malaysia kita ada 4 orang WAS dan salah satunya terdiri daripada di Global Shepherd lah. Okay. Pegawai kita juga menggunakan pegawai perlindungan untuk mendapatkan laporan untuk membantu dalam siasatan. Laporan itu dipanggil laporan social report yang akan digunakan oleh pegawai siasat sebagai dokumen sokongan semasa membuat laporan dia lah. Di rumah perlindungan juga kami mengadakan aktiviti psikososial dan menggalakkan mangsa-mangsa turut terlibat dalam aktiviti psikososial. Psikososial ni lebih berfokus kepada memperkasa mangsa dan bentuk psikososial yang dianjurkan di rumah perlindungan adalah yang berbentuk meningkatkan penyedaran mangsa tentang isu pemerdagangan orang dan juga terapi untuk pemulihan seperti terapi dengan art terapi lah. Dia juga sediakan perkhidmatan kaunseling dan kaunseling ni dijalankan oleh pegawai kaunselor yang bertauliah. Dan satu lagi yang penting yang kami galakkan mangsa kerap buat di ruang perlindungan adalah journaling. Journaling adalah di mana mangsa diberikan buku dan pen dan mereka digalakkan menulis. Kalau tak boleh menulis, tak apa, melukis perkara-perkara yang diingat dan ini akan membantu mangsa memberikan kenyataan di mahkamah. Kelak bila dia ingat, senang sedikit menjadi mangsa yang menjadi saksi yang kukuh di mahkamah kelak. So ini adalah satu cara juga untuk menstabilkan trauma mangsa. Dan yang paling penting juga kami rasa adalah perhubungan dengan keluarga. So bila di Global Shepherd, bila di rumah perlindungan Global Shepherd, kita akan cuba menghubungkan mangsa dengan keluarga lah melalui telefon supaya membantu dalam proses pemulihan dan mengembalikan mangsa ke dunia realiti. Sebab mangsa dalam trauma, dia memang mengalami pelbagai perubahan lah dalam diri dia. So untuk kembalikan dia dan stabilkan trauma, ini adalah langkah-langkah yang fokus kepada victim centered approach yang kami gunakan. Baik, kita hampir-hampir di penghujung Puan Salimah, tak banyak masa lagi yang tinggal. Tetapi apa cabaran yang dihadapi oleh puan dan rakan-rakan kementerian sendirilah, terutamanya untuk membawa mereka-mereka yang terlibat dalam jenayah pemerdagangan orang ini ke mahkamah dan sebagainya. Selalunya apa masalah utama yang dihadapi oleh kementerian sendiri untuk mendakwa mereka yang terlibat dalam jenayah ini sebenarnya, Puan? Okey, untuk makluman Cik Syarkawi dan penonton kita kita punya dalam kita membantu menyediakan rumah perlindungan, tempat perlindungan makan minum kepada mangsa-mangsa ini, kita juga bekerjasama dengan agensi penguatkuasa di mana kita memberi orang kata moral support kepada penghuni-penghuni ni tadi ataupun mereka yang diperdagangkan ini yang ditempatkan di rumah perlindungan. Kita bagi support kepada dia supaya orang kata dia sedar akan hak dia sebagai mangsa yang diperdagangkan, dan kita melalui laporan sosial daripada pelindung yang membuat laporan sosial apa semua tu, dia mungkin akan bercerita, akan orang kata memberitahu keadaan sebenar apa yang telah berlaku kepada dia. Jadi melalui laporan sosial yang disediakan oleh pelindung ini boleh membantu pihak penguatkuasa untuk orang kata identify sebenarnya apa kes, apa punca dan siapakah mereka-mereka yang bertanggungjawab ke atas apa yang telah berlaku kepada mangsa-mangsa ini.
Okey, kita tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi. Tak tahulah barangkali sereka rekasnya apa ni Britos ya. Harapan apa ni Global Shepherd sendirilah sempena kita menyambut apa yang disebut sebagai World Day Against Trafficking in Person. Jadi mungkin harapan apa ni Global Shepherd sendiri, harapan puan sendiri dan juga seruan puan sendiri serengka-ringkasnya kepada rakyat Malaysia. Silakan. Okey, ya. Silakan Puan Britos ya. Ataupun barangkali Puan Sarimah dapat mendengar. Okey. Ya. Okey, bagi saya Cik Syakawi ya. Kita sebagai seorang warga negara sebab kita well known kebanyakan mangsa pemandangan orang ini adalah warga negara asing. Kita kena menjalankan fungsi kita, peranan kita, tanggungjawab kita sebagai warga negara yang orang kata warga negara yang berdedikasi, yang amanah. Apabila kita mendapat tahu apa-apa berita mengenai adanya isu permodanan orang ni, bila kita mendengar, kita kena ambil tahu. Kita kena bertanggungjawab, buat laporan polis, biar pihak kuasa yang mengambil tindakan selanjutnya. Sebab kita kena fikir sebagai manusia biasa, kita memerlukan perlindungan. Begitu juga warga negara asing yang datang ke negara kita. Kita nak selamat mereka sebagai warga negara asing yang datang bekerja di negara kita ni pun perlu merasa selamat. Jadi biar warga negara asing pun merasakan Malaysia adalah satu tempat yang selamat. Itu yang saya fikirkan lah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Sarimah Ahmad dan tentunya setinggi-tinggi terima kasih kepada Puan Britos Franklin kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Mungkin dalam masa yang singkat ini banyak jugalah sebenarnya yang kita kongsikan bersama, tetapi saya percaya bahawa di masa-masa yang akan datang Puan Sarimah dan juga Puan Britos mungkin kita dapat bersama lagi dalam ruang bicara ini, kerana ini bagi saya merupakan isu yang penting sebenarnya untuk sentiasa kita wawarkan kepada rakyat Malaysia supaya kesedaran mereka untuk membantu dalam mengatasi jenayah pemerdagangan orang ini diberi perhatian yang serius. Jadi terima kasih kepada semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa kita masih lagi sedang menghadapi pandemik COVID-19 dan seperti yang selalu kami pesankan kepada anda, patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan. Kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Kita jumpa lagi.